Saya masuk separuh season, baru Tengku Mogoteng masuk. Dia nak ambil tim Johor masa tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada anda semua fans Harimau Malaya. Hari ini kita bawakan khas kepada anda dari restoran nasi ayam 5 rasa Tebrau. Kita bersama dengan living legend, seorang pemain pertahanan kental, pernah mewakili kebangsaan, pernah mewakili Johor, JDT, Selangor, Melaka dan macam-macam lagi lah. Bersama saya Ahmad Tamini Saiban. Sihat bang? Alhamdulillah sihat. Wow, tak sangka daripada abang main dulu sampai sekarang sama je, muka handsome je. Alhamdulillah. Body maintain fit je. Maintain lah. Tapi dah tua dah ni. Okey, boleh ceritakan sikit perkembangan abang? Masih main bola ke macam mana? Buat apa sekarang? Silakan bang. Saya asal memang daripada Johor lah. Saya naik daripada awal-awal Piala Presiden. Okey. Presiden Cup. Daripada Johor 3 tahun saya main Presiden Cup. Lepas tu saya berhijrah ke Melaka untuk profesional lah. Dekat situlah start mulanya saya Melaka 5 tahun. Habiskan Melaka, saya pergi Selangor 2 tahun. Dan lepas Selangor saya pergi Sabah. Sabah 2 tahun. Lepas balik Sabah saya pergi PKNS. Dengan Haji Rahman masa tu dengan PKNS. Lepas tu saya pergi ATM setahun. ATM. And then saya balik back semula dekat PKNS tahun. Masa tu kita champion Liga Perdana. I see. Lepas tu saya balik semula ke Johor 2 tahun. Negeri kelahiran. Last kali akhirnya. Okay, kalau ikut bila dari Presiden Cup tu dengan Johor tapi tak dapat bermain dengan senior Johor tu, apa faktor masa tu bang? Rasa-rasa. Faktor masa tu untuk saya bersaing tempat position yang untuk saya main tu masa tu Johor terlalu hebat lah. Jadi kat situ saya susah nak dapatkan tempat. Jadi saya buat keputusan saya berhijrah ke Melaka lah untuk sebab saya nakkan tempat first 11 untuk bermain. Sewaktu abang Presiden Cup nak menembusi first line up Johor tu, siapa masa tu? Siapa yang main? Masa tu Azmi Al-Azali. Zakir, Darren Stewart, import masa tu foreigner player. Rizal Sukiman, Batia Osman. Betul. Memang nama-nama besar kan tu. So Idris Karim. Idris Karim. Decide main kat Melaka dululah, timbul pengalaman. Saya main kat Melaka dulu, timbul pengalaman. Itu saya buat keputusan pergi Melaka. Dan yalah saya naik daripada Melaka, lepas tu pergi Selangor. Selangor yang agak meriah lah. So kalau ikut bila bermula career senior tu dekat Melaka, lepas tu abang masuk dekat Selangor, dah mula timba kejayaan kan? Ya. Bila timba kejayaan tu sebenarnya abang rasa macam, yelah sebagai pemain profesional kelahiran Johor, ada tak masa terdetik kalaulah kejayaan ni aku dapat dengan tim negeri asalku lebih baik rasanya, lebih manis, ada terdetik tak masa tu? Tapi masa era yang masa saya pergi ke Selangor tu, memang Johor tu tim memang tak berapa solid. Belum sampai tahap dia lah. Belum. Memang masa time saya kat Selangor tu yang bagus Perlis, Perak, Selangor. Ini 3 tim memang fight masa tu. Jadi, awal 2000 kan? Ya betul. 2005. 2005. So kalau cerita tentang abang punya career dekat Selangor, menang treble. Ya betul. 3 piala dalam satu season, first time dekat Malaysia. So abang ceritakan sikit apa kehebatan, kualiti yang ada dalam tim tu. Adakah sebab coachnya bagus, pemain-pemain star, ataupun semangat berpasukan dalam tu? Apa yang abang boleh share? Masa 2005 tu apa yang saya nampak kat situ, foreigner kita memang membantu. Brian Fuentes, Bambang, Elia Boy memang membantu tim. And then dengan yang ada lokal pada masa tu dicampur dengan senior player dengan junior player, memang kita kata orang tu satu tim pergi memang all out lah, memang best lah masa tu. Lepas tu kita habis training pun kita duduk makan sama-sama. Jadi diorang dalam luar padang kita respect senior, dalam padang kita main kita tak ada senior. Siapa first pun dia lah senior. Dia kat situ lah rasa. Tambah training enjoy, Coach Dola Salih. Memang tak ada tekanan. Masa tu memang 2005 memang susah nak rasa kalah. Kalau boleh kita tengok balik masa abang dengan Selangor tu kan, pada awal seasonnya dia lebih kepada
partner Nazrul Iwan dengan arwah Saiful Nizam kan? Ya, betul. Lepas tu dah menjelang tengah tu baru abang dapat tempat. Mula-mula sebab abang posisi lebih kepada kanan atau macam mana masa tu? Saya asalnya defend kanan. Okey. Dan kemudian macam mana boleh di-convertkan sebagai defend tengah? Daripada liga tu saya main defend kanan. Jadi bila dah masuk FA Cup, Malaysia Cup, jadi Dola Saleh buat pertukaran. Mungkin arwah Saiful agak slow sikit masa tu dia. Jadi dia convertkan saya ke main tengah dengan siapa tu? Nazrul Iwan. And then kanan dia letak Surendran. Yes, Surendran. Sejak tu terus saya main center back kat tengah. Kalau dalam 3 piala yang abang kecapi dalam season tu, yang mana paling best bang? Yang paling manis lah? Saya rasa dia ada 2 lah. Satu Malaysia Cup, kalahkan Perlis. And then satu kita kalahkan Negeri Sembilan. Itu juara liga. Itu perlawanan dramatik. Itu memang kita dah kena 2-0. Waktu kita comeback, kita bedal pula. Kita skor lagi 2 lagi, kita menang 4-2 game tu. Yang dramatiknya, gol kedua Samba Gamaran tu yang selamatkan tu minit 90. Ya, betul. Okey, itu Selangor lah, masa kerja abang dengan Selangor lah. Lepas tu abang ke PKNS, Sabah, ATM. Macam mana kejayaan-kejayaan yang abang dapat lepas tu? Kerja abang sepanjang tu, perkembangan macam mana? Pergi Sabah 2 tahun, just duduk, tak dapat apa-apa lah mungkin, tapi duduk bottom 3, bottom 2 macam tu je lah. Lepas tu saya balik PKNS balik. PKNS pun sama, bottom 3, bottom 4 macam tu lah liga. Saya pergi ATM. ATM masa tu first time dia ambil Star. Suku Adam pun ada semua kan tu? Tahun berikutnya, saya tahun pertama. Okay. Tahun berikutnya, lepas tu Hairudin masuk, Suku Adan masuk dengan Aidil apa semua. Lepas tu, lepas saya PKNS tu, lepas saya ATM, saya balik PKNS, kita juara, itu dapat juara Liga Perdana dengan PKNS. Masa PKNS layak final ke apa tu? Abang ada? Juara Liga Perdana 2 ya? Ya. Okey, alright. Okey, dalam banyak-banyak coach lah, saya banyak tanya soalan ni dekat player-player. Sebab saya suka coach mana yang paling best. Kebanyakan kata siapa yang pernah duduk bawah Dola Saleh dia akan suka coach Dola Saleh. Kalau abang sendiri personally, abang dengan siapa yang paling best? Dola Saleh dia bekas player. Jadi dia pun dah masak sangat dengan perangai player ni kan. Dia faham apa player. Dia faham. Jadi dia pun tak straight sangat. Boleh lah fun. Jadi budak ramai yang shoot dengan dia lah. Dola Saleh dia dengan player dia memang tak ada masalah. Lepas tu ramai player yang suka bila duduk bawah Dola Saleh. Macam abang sendiri? Memang saya tak ada masalah dengan dia. Memang saya enjoy lah dengan dia sebab kita juara. Memang tak nampak cacat celah dia. Kalau dari segi latihan pula, latihan siapa yang paling keras bang? Coach mana yang paling keras? Tim masa abang main dulu? Rasa yang masa saya main, kalau ikutkan yang keras, bila dah start kat Selangor tu dah okey lah. Dah memang training walaupun keras tapi kita enjoy. Kita tak rasa sangat. Training pun salah satu penting juga. Lembut-lembut sangat pun. Salah satu Haji Rahman pun saya suka. Coach Haji Rahman. Sekarang ni bang, kalau kita tengok bola sepak Malaysia kan, dia ketandusan striker bang. Betul. Sebagai abang seorang pertahanan, abang rasa sedih tak kalau banyakkan abang main lagi sekarang, asyik nak kena jaga import je. Kalau abang sendiri, kalau bermain sekarang, abang rasa macam mana? Apa yang boleh buatkan penyerang tempatan tu naik balik bang? Pada saya lah, mana-mana tim pun sekarang bila FAM dah bagi kota untuk import player, banyak-banyak tim akan mesti ambil peluang nakkan striker. Jadi kat situ kita ketandusan local striker. Itu salah satu juga. FAM kena, pada saya FAM kena bijak benda ni. Sebab bila local striker kalau tak betul-betul menyelah, sebab import striker ada, memang mana-mana tim pun negeri kelab dia akan ambil foreigner pasal dia nak kuatkan foreigner, top scorer dengan defense. Dua-dua striker pun import juga. Ya, betul. Mungkin sebab kota 5 tu terlalu besar kot bang Pada saya terlalu besar. Zaman abang tu 3 kan? 3.
sekarang dah 5. Tapi dulu pun pernah berlaku FAM tak bagi lokal saja main. 2009, 2010, 2011. Masa tu berturut-turut kita juara Sukan C, kita juara AFF berturut-turut. Ya, betul. Abang rasa perlu ketindakan drastik macam tu semula? Kalau untuk kita nakkan local player kita lebih baik, kita kena buat macam tu. Terpaksa bermain tanpa import semula. Ya, betul. Abang setuju? Tapi kalau sekarang kan banyak dah boleh jadi warga negara. Betul? Naturalisasi? Tapi kita kena pilih yang betul-betul berkualiti lah. Kita jangan ambil orang yang umur dah 35, 30 pada saya, kita bagi kerajaan rugi. Betul? Baik kita ambil yang muda-muda, kita bagi kerajaan. Mungkin kalau dia main dengan kita dalam 3-4 tahun, dia lagi bagus. Tapi kalau kita ambil yang dah tua, 3-4 tahun lagi, umur dah 40, mungkin mana boleh bantu dah. Dia tak logik lah. Bila satu lagi mungkin bila dah umur 35 macam tu, motivasi dia pun dah tak tinggi mana kan nak beraksi kan. Kalau abang boleh imbas balik waktu abang jadi pertahanan tu, siapa striker yang abang rasa paling susah nak handle? Okey, satu import, satu tempatan. Boleh share tak bang? Kalau import Malon. Oh, Marlon Alex J. Memang gila. Nampak besar kan? Pernah sekali tu dalam game tu dah peluk ni, dia dah terlepas peluk, dia berlari lagi. Oi, mak macam kuda liar ni. Itu zaman dia orang Kedah pula tribal lah masa tu. Sebelum dia masa Selangor dia main MK Land, betul? Saya ingat. Masa tu dah tahu ada ni memang luar biasa lah. Oi, memang cakap dia ni memang kepala baik, kaki baik, cakap kan. Peras macam. Memang dengan satu lagi lepas tu, satu lagi yang Kelantan punya siapa? Dixon Wakame. Woi, itu kalau kita tengok 3 orang masuk pun 3 orang yang tu yang jatuh balik. Dia sendal. So kalau tempatan siapa bang? Tempatan yang abang rasa susah. Tempatan saya rasa yang terbaik lah abang rasa. Masa zaman saya lah tu kan. Saya rasa Amri pun salah satu striker yang intelligent striker lah. Bukan yang menonong sangat. Sapi Sali, yes. Sapi Sali, Amri Raya. Ada satu striker tapi lokal. Nasib baik abang tak perlu nak jaga Bambang kot. Time Bambang tu dia tengah top gila. Dan lompat dia boleh macam bola kepala dia memang super. Bola kepala dia memang Eliaber Cross dia sambung. Dia macam ada telepati tahu tak gimana kan. Okey bang, dah semua dah kerjaya tu dah jalan dah. Akhirnya sebagai anak Johor berpeluang menutup kerjaya abang kembali ke kampung halaman ke Johor. Masa tu dah mula revolusi ataupun macam mana? Apa yang abang lihat tim Johor masa tu? Masa saya masuk awal 2012 tu, masa tu Johor tak ada apa-apa lagi. Belum mula plan revolusi belum? Belum. Saya masuk separuh season, baru Tengku Mogoteng masuk. Dia nak ambil tim Johor masa tu. Johor FA ke Johor FC? Johor FA. Masa tu Johor FC pun ada, Johor FA pun ada. Tapi dia tengok Johor FA ni macam dia nak tirikan masa tu kan. I see. Jadi Tengku Mahkota nak ambil separuh season tu dia dah masuk. Pelan-pelan dia buat. Dan 2013 tu Coach Pandi ambil alih, dia dah maksudnya Tengku Mahkota dah full lah. Ambil dekat situ ada mula-mula Tengku Mahkota pertengahan 2012 dia dah Tengku Mahkota dah mula ambil Johor. Pada masa mula-mula Duli Ahmad mula Tengku Mahkota ambil tu, dia dah cerita tak dekat player perancangan-perancangan apa yang dia nak buat kepada player masa tu? Masa tu Tengku Mahkota masih baru dalam bola sepak. Banyak jugalah dia tanya. Dia banyak benda yang dia tak tahu mungkin masa tu. Jadi dia banyak belajar. Sekarang memang dah kira Tengku Mahkota dah kira kelas A lah, A plus lah. So, abang sendiri pernah menjangkakan tak perubahan tu sampai ke tahap ni? Sampai pernah menang AFC. Dah boleh katakan
Semalam kalahkan bekas juara Asia tu. Betul. Abang pernah sangka kan sampai tahap ni tak perubahan JDT tu? Tapi Tengku Mahkota dia punya, pada saya pemikiran dia memang bukan, walaupun dia cakap dia dah pergi jauh lah. Dia punya target dia memang jauh. Kalau kita dengar mungkin kita tak percaya, tapi apa yang dia buat sekarang kita pun macam tak percaya. Betul lah apa yang dah berlaku sekarang. Saya memang selut lah. Memang apa yang dia cakap tu dulu, tapi sekarang tengok kota memang dia totalkan. Tapi kalau ikut pemimpin bola sepak lah, saya tak nak lah menunjuk kepada sesiapa, tapi banyak juga yang boleh bercakap tapi tak dapat laksanakan. Betul. Berbeza dengan Duli Ahmad Mulia TMJ, dia cakap dan dia buat. Ya, betul. So abang sebagai anak Jati Johor, bekas player Johor, dengan kejayaan ni sekarang, di mana JDT berada, apa perasaan abang bila bercakap tentang tim JDT? Saya rasa bangga. Sebab apa? Kebelakangan ini apa yang berlaku kat JDT, saya rasa amat bangga. Sebab saya pun orang Johor dan saya akhirkan kerjaya saya dengan JDT. Sekurang-kurangnya kalaupun saya tak sumbang apa-apa cup untuk JDT, tapi saya berada di JDT di last career saya. Dan pada titik permulaan perubahan tu abang ada? Ya, betul. Dan sampai sekarang Tengku Mahkota pun masih kenang, masih ingat saya lagi. Saya memang berterima kasih. Saya memang berterima kasih. Sebab sampai sekarang dia pun masih nak bantu saya. Jadi dia ada hubungan, saya masih tak, dengan Tengku Mahkota agak okey lah. Wow, bermaksud TMJ dia memang jaga kebajikan bekas player. Macam mana contoh dia berhubungan dengan abang? Dia offer macam bekerja dengan tim JDT ke, coaching ke, ada Dia, ke abang? dia pernah tanya dengan saya, dia nak ajak saya kerja untuk jadi coaching, tapi saya, itulah masalah saya tak minat. Serius bang, tak minat? Ya, betul. Oh. Jadi tapi ada benda yang dia bantu saya, tak perlu saya cerita kat sini lah. Okey, berbalik pasal tak minat tu bang. Saya terkejut sebenarnya bila Betul. ada bekas player yang tak berminat jadi coach. Okey, kenapa tak minat bang? Stres ke? Malas nak rusing-rusing lagi? Dah penat nak buat fit ke apa? Tapi badan fit lagi. Saya macam ini. Saya dah berbelas tahun dalam bola sepak. Jadi bila saya berhenti bola sepak tu, bila saya dah free roll, saya kerja sendiri, saya berniaga, saya rasa benda tu macam Tenang lagi seronok lah. Macam kalau kita, dulu saya player, saya punya kontrak. Training kena datang, kena ikut kontrak. Betul. Lepas tu bila saya sign, kalau saya jadi coaching pun saya still ada kontrak lagi. Masih, maksudnya macam kat sini ada kebebasan lah sekarang. Ketenangan, kebebasan. Saya rasa sekarang ni lagi saya okey lah. I see. Tapi bang, untuk defender yang macam abang, pernah mewakili Malaysia 3 piala dalam satu season, ilmu tu kalau tak dicurahkan tak rugi ke bang? Untuk budak-budak baru, bakat-bakat baru kan? Memang betul, tapi tak semua player boleh berjaya dalam coaching. Betul, faham. Tak semua player yang main sampai level tinggi-tinggi pun tak semua player berjaya dalam bahagian coaching. Mungkin salah satu saya kot. Kalau saya coaching pun mungkin tak berjaya kot. Tapi mungkin ada cara lain. Mungkin kalau abang tengok budak-budak muda main, boleh dari segi share cerita Itu kan? itu insya-Allah itu memang tak ada masalah. Kita macam sekarang pun saya masih main Liga Sosial dengan JML. Jadi ada player-player muda pun kita pengalaman pengalaman yang ada kita share kan. Kalau orang panggil suruh cakap untuk tim dia orang, tak ada masalah, kita boleh pengalaman-pengalaman yang kita lalui. Apa, bagi komen sikit bang pasal tim kebangsaan untuk dalam masa dekat ni. Kita punya target tahun ni kelayakan Piala Asia. Kita ada coach baru daripada Korea, Kim Panggon. Dengan hari tu persahabatan ada 2 menang, 1 kalah. Abang rasa prospek kita untuk layak ke kejohanan Asia ni macam mana bang? Saya rasa kalau full squad yang ada, kita akan bagi saingan yang baik juga untuk tournament yang akan datang. Sebab kita ada, macam saya cakap, yang foreign player yang dah boleh main untuk negara, dapat bagi negara kan. Saya rasa kalau diorang ada jiwa untuk bermain untuk negara, insya-Allah tak ada masalah.
Sebab yelah saya ikut juga national team, kan tak ikut tengok. Ya kadang-kadang macam bagus, kadang-kadang macam Tak menentu sangat lah. tak menentu. Maksudnya tak konsisten. Tak tahu mungkin tactical coach baru ni mungkin dia Belum serasi. Tactical coach baru ni mungkin dia boleh buat tim national team lebih, cara permainan yang lebih baik. Dia bagi nafas baru lah dari Ya, segi ni. mungkin. Okey. Yang dalam saya, sebab abang defender, saya nak tanya pasal seorang defender juga. Dalam persahabatan tu, macam kita punya defender Adil Zafwan tu dapat kecaman teruk bang. Dia katanya dah slow lah, umur 35 lah. Macam abang rasa dekat luar pun ada juga defender yang umur macam tu tapi masih boleh perform. Pandangan abang sendiri terhadap prestasi semasa Adil Zafwan macam mana bang? Masih layak tak untuk mewakili Malaysia? Pada saya kita macam ni lah. Dia bola sepak sampai satu masa, mungkin dulu masa kita muda ni kita memang wah, memang semua kita boleh buat, kita boleh. Tapi bila satu tahap umur tu kita tak boleh tipu. Sebab apa? Kita akan, saya cakap diri saya, kita rasa benda tu kita boleh dapat tapi ada orang lagi laju daripada kita. Jadi waktu umur tu memang memainkan peranan. Memang kita akan jadi slow sikit dalam satu-satu situation lah. Lagi kan pula national team kita tahu national team level tinggi. Level tinggi. Kalau mungkin liga-liga dalam Malaysia mungkin boleh lagi, tapi untuk national team saya rasa tak layak lah. Sebab bukan nak cakap apa, masa dia dah habis. Masa dia dah habis. Kalau macam pengalaman abang, umur berapa yang abang rasa macam abang dah rasa ada kekurangan pada kelajuan abang tu? Kalau abang ingat lagi. 30, 32, 35 memang saya cakap setakat liga sini boleh lagi. Kalau international punya saya rasa 32, 33 dah 25 itu dah cantik. 25, 26 dia, memang kemuncak cantik. dia. 25, 26, 27 itu memang kita nak yang, sebab kita pun ada player muda yang okey, bukan kita tak ada, kita punya player muda pun kalau main kat Asia pun baik-baik apa. Pernah menang kalahkan tim yang baik-baik. Betul. Maksudnya dia orang ada kualiti, bukan tak ada kualiti. Maksud player kita ada player tu. Peluang. Peluang ke peluang nak main kat atas tak ada, tak tahu macam mana. Mungkin penilaian itu coaching punya Mereka yang tetapkan kriteria lah. Ya, betul. Okey. Soalan terakhir sekali pada kami bang, apa harapan abang untuk bola sepak JDT, bola sepak Malaysia dalam at least 5 tahun mendatang, apa yang abang boleh doakan kepada tim? Pandangan saya kena ada banyak dalam Malaysia ni tim macam JDT. Bila tim macam JDT ada banyak dalam Malaysia ni, persaingan kita lagi kompetitif. Kat situ kita akan ada player-player yang akan lebih baik. Bila liga kita bagus, national team akan jadi bagus. Betul. Kalau contoh kalau setakat JDT 1 je pun saya rasa susah juga. Kena ada yang macam JDT. JDT apa yang JDT buat ni adalah bagus, tapi kena ada lain-lain team buat macam mana apa yang JDT buat. Kalau tak mampu nak buat lebih baik, follow the step dulu pun boleh. Ya, betul. Bayangkan kalau liga tu sepanjang masa memang JDT saja yang menang pun, takut kualiti untuk tim-tim lain pun menurun. Ya, Bermaksud abang kalau lebih ramai tim yang macam JDT, persaingan tu kompetitif balik lah. Ya, betul. Ya, betul lah. Ramai juga yang berkongsi pendapat yang macam tu, dan saya nak ucapkan terima kasih kepada living legend kita Ahmad Tamimi Saiban kerana sudi meluangkan masa bersama Harimau Malaya. So kepada anda semua, subscribe YouTube channel kami, follow semua social media kami dan download apps terbaru kami. Kita akan bawakan kepada anda lepas ni lebih banyak konten dan mungkin akan jumpa ramai lagi legend. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.